Tanpa kita sedari, setiap hari kita berhadapan dengan ujian. Ianya datang dalam pelbagai bentuk dan rupa. Ianya datang melalui watak dan senario yang berbeza. Kita semua sama. Kadang kita resah, kadang kita marah, kita buntu dan tertanya-tanya. Rupa-rupanya hidup kita sedang tertutup daripada memandang hikmah yang tersembunyi, tertutup daripada memandang limpah kasih sayangnya. Ya Allah, bagaimana caranya untuk aku buka kehidupanku ini, ya Allah? Bantu hamba-Mu ini, ya Allah. Kita dalam kecemasan, kita dalam keadaan memerlukan, kunci ini perlu dapat segera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala? Syukur kepada Allah kita diberikan nikmat dipertemukan dalam siri yang pertama ini untuk kita lebih lagi mendalami, memperbincangkan berkenaan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada siri kali ini kita membincangkan berkenaan dengan satu surah yang sangat penting, sangat utama, iaitu surah Al-Fatihah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Fatihah ini diberi gelaran oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Ummul Quran, ibu kepada Al-Quran. Tuan-tuan tahu tak dalam bahasa Arab Al-Fatihah ini maknanya apa? Al-Fatihah itu memberi maksud pembuka. Al-Fatihah merupakan pembukaan, memberikan maksud Al-Fatihah ini sebagai kunci untuk kita mendalami dan menghayati makna keseluruhan mesej Allah di dalam Al-Quran. Bermakna kalau dalam 5 jari ini ibunya yang paling penting untuk menggenggam, tuan-tuan ya, maka Al-Fatihah inilah sebagai satu dasar untuk kita memahami Al-Quran Kalamullahil Azim. Dalam bahasa Arab juga Al-Fatihah ini dikaitkan dengan miftah. Dalam bahasa Arab miftah ini memberi makna kunci. Kita tengok maknanya pada kali ini kita nak bincang, nak memahami Al-Fatihah ini sebagai kunci pembuka kepada kehidupan kita, tuan-tuan. Kita tahu setiap manusia ada masalah, setiap manusia ada cabarannya masing-masing, berhadapan dengan sesuatu yang menjerat kehidupan, sesuatu yang memeritkan, sesuatu yang kita rasa lost dalam kehidupan kita. Maka kita nak tengok bagaimana Al-Quran menjawab soalan-soalan ataupun masalah-masalah hidup ini. Cuma masalahnya kita nak bermula di mana, tuan-tuan? Maka marilah kita sama-sama tengok bagaimana Al-Fatihah ini boleh berfungsi sebagai kunci untuk kita memahami apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita melalui pesanan-pesanan Allah di dalam Al-Quran. Cuba tuan-tuan bayangkan, kita ada sebuah rumah yang sangat indah. Di dalamnya ada bilik-bilik kan, yang sangat tersusun, dan di dalamnya ada isi-isi yang sangat kita perlukan. Sebagai contohnya debit card kita, ataupun simpanan-simpanan emas kita, ataupun wang ringgit kita, dokumen-dokumen penting kita, semua ada dalam bilik-bilik ini, tuan-tuan. Dan kita sangat-sangat perlu untuk dapatkan dia. Maka nak mula dari mana kita nak dapatkan sesuatu yang berharga bagi kita ini, simpanan dan khazanah-khazanah kita ini? Maka cuba bayangkan kalau kita ada satu kunci, tuan-tuan, yang boleh memulakan perjalanan kita untuk buka pintunya. Maka kalau kita perhatikan, kalau rumah pun perlukan kunci untuk masuk ke dalam rumah,
kemudian setiap bilik juga perlukan kunci juga untuk buka, bahkan nak ambil dokumen dalam almari perlukan kunci. Maknanya tuan-tuan, kunci ini sangat penting. Kunci ini sangat penting dalam kita nak mencapai sesuatu hajat kita yang tertutup, tuan-tuan. Dan sebenarnya perasan tak, kehidupan kita kadang-kadang terasa sempit, kadang-kadang kita terasa tertutup, kita rasa pandangan kita ini sangat-sangat buntu. Nak buat kerja separuh jalan, kemudian kita fikir, betul ke tak betul aku buat ni, kemudian kita patah balik buat benda lain pula dan hasilnya sama. Berulang-ulang kali kita terima, dapat kekecewaan daripada hasil usaha kita. Kenapa, tuan-tuan? Kerana kehidupan kita tidak terbuka. Kehidupan kita masih lagi dibelenggu dengan sesuatu. Dan bagaimana nak keluar daripada belenggu inilah kita perlu kepada kunci yang sangat penting ini. Maka Al-Fatihah dinamakan sebagai pembuka dan Miftah itu dinamakan sebagai kunci. Maka kita nak faham surah Al-Fatihah ini supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan satu kunci untuk kita membuka ruang-ruang kehidupan kita agar kita rasa lapang hidup, kita rasa tenang dalam hidup, kita rasa selesa, kita rasa indahnya kehidupan, berharganya kehidupan, sebab kita sudah tahu matlamat kita nak ambil apa dalam kehidupan dan kita sudah ada kuncinya untuk kita manfaatkan, tuan-tuan. Baik, sebab itulah masalah-masalah manusia ini tidak pernah selesai tanpa kunci ini. Masalah-masalah manusia ini sebab apa? Sebab dia rasakan yang ada pada tangan dia tu, kunci yang dia rasakan betul itu, punya kunci itu kunci yang salah. Dia duk masuk dalam lubang kunci pintu tu, tak masuk-masuk, tersekat sana tersekat sini, dia pulas ke sana tak jadi, pulas ke sini tak jadi. Kenapa? Sebab kunci yang sebenar dia tidak faham dan juga dia tidak hayati betul-betul. Baik, maka bila kita sebut Al-Fatihah ni penting sangatkah Al-Fatihah ni? Bagaimana pentingnya Al-Fatihah ini dalam nak menyelesaikan masalah manusia? Adakah dengan memahami Al-Fatihah selesai masalah kita ke? Jawapannya kembali kepada keyakinan tuan-tuan, kepada kunci tadi, tuan-tuan. Bagaimana tuan-tuan melihat kunci itu penting dalam diri tuan-tuan, begitulah pentingnya kunci Al-Fatihah ini untuk membuka segala jawapan-jawapan kepada kebuntuan manusia di dalam Al-Quran. Tuan-tuan, saya bagi satu analogi yang lain. Apa perasaan tuan-tuan ketika mana tuan-tuan berada dalam keadaan terdesak? Sebagai contoh, ada kecemasan, sangat-sangat memerlukan kereta dipandu nak sampai ke hospital ataupun ke tempat yang segera nak sampai. Tiba-tiba dalam masa itu tuan-tuan nak buka pintu kereta tadi tak dapat, nak start enjin pun tak dapat, baru teringat, ada satu benda yang penting saya lupa. Apa dia? Kunci. Maka apa yang kita akan buat? Adakah kita boleh bersenang lenang dalam keadaan sangat-sangat cemas ini? Adakah kita boleh duduk relax, tak apalah, tak ada kunci, tak apa? Tidak. Sebab apa? Kita tahu kita nak sampai segera, kita dalam kecemasan, kita dalam keadaan memerlukan kunci ini, perlu dapat segera. Macam mana, tuan-tuan? Kalau kunci itu pun kita tidak jelas bentuknya, kita tak tahu kat mana tempatnya, apa perasaan kita pada masa itu? Kita akan rasa apa, tuan-tuan? Kita nak cari cepat-cepat, kita nak dapatkan segera. Bahkan kalau boleh kita nak canang kepada semua orang, tolong cari kunci ini, saya perlu segera. Subhanallah. Inilah gambaran kehidupan kita, tuan-tuan. Dalam keadaan keserabutan kita ni, sebenarnya kita hidup kita sangat cemas. Kita tak tahu nak pergi ke mana, tapi kita nak selesaikan segera. Ya, betul, tuan-tuan. Masalah hidup kita tahu kita perlu rawat segera, tetapi kita tak tahu macam mana nak mulakan. Maka itulah pentingnya kunci surah Al-Fatihah ini kepada kehidupan kita. Dan surah Al-Fatihah ini, tuan-tuan, merupakan ibu kepada rawatan jiwa manusia. Sebab apa? Sebab Al-Quran ini adalah penawar, Al-Quran adalah syifa, Al-Quran adalah solusi. Maka ibu kepada Al-Quran, iaitu Al-Fatihah ini, merupakan kod-kod, kalau kita nak gambarkan, kod-kod penting yang Allah nak sampaikan supaya kita faham betul-betul,
kita tadabbur dan kita hadamkan makna apa yang Allah nak dalam hidup aku ni. Dalam Al-Quran ada jawapan, tetapi kat mana nak start? Di sini, di dalam Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah ini merupakan kod-kod yang sangat penting untuk kita fahami supaya kita dapat satu ketenangan di dalam kita nak bawa perjalanan hidup kita yang sangat panjang ini, tuan-tuan. Perjalanan kita sangat panjang sebab apa? Selepas daripada kehidupan dunia ini, kita akan pergi kepada kehidupan yang lain, alam-alam yang lain. Kehidupan kita ini bukan berakhir di sini, tuan-tuan. Kehidupan kita ini akan berpindah ke alam yang lain, seterusnya ke alam yang lain. Hidup kita di alam dunia ini akan berakhir, tetapi akan memulakan satu perjalanan yang panjang lagi di alam barzakh. Kemudian kita akan dibangkitkan di alam akhirat, menemui Allah Subhanahu Wa Taala, ditimbang amalan, dan akhirnya kita akan memulakan satu kehidupan yang tidak terputus sampai bila-bila di dalam syurga ataupun neraka. Panjang perjalanan kita, tuan-tuan. Maka Al-Fatihah ini merupakan kod-kod supaya kita faham apakah yang Allah nak, dan Allah nak suruh kita berfungsi di alam sekarang ini, alam dunia ini. Apakah kod-kod itu yang kita nak guna pakai? Saya bagi perumpamaan macam ni, tuan-tuan. Dalam satu kit, first aid kit tu, yang kita katakan ada macam-macam ubat tu, tuan-tuan, di situ kita nampak itulah solusinya, itulah ubatnya. Bila saya dapat, macam mana nak buka? Itu yang pertama, kunci. Yang kedua, tuan-tuan faham ke ubat mana nak pakai waktu ni, berapa kali nak makan sehari? Dia perlu ada, kita kata apa, peraturan-peraturan. Tak boleh main tangkap muat macam tu aja. Tak boleh anggap Panadol tu kalau makan 3 biji baik, makan 10 biji lagi baik. Perlu ada disiplinnya. Maka dari mana nak mula? Dari memahami kod-kod ataupun kita kata nombor-nombor siri pada ubat-ubat tertentu, dan kod-kod ini ada pada Al-Fatihah untuk kita cuba mendalami dan menyelami Al-Quran sebagai solusi hidup kita. Begitu, tuan-tuan, ya. Baik, seterusnya, apabila kita faham tentang Al-Fatihah ini sebagai kunci, ya, sebagai kita kata apa, pembuka kepada penyelesaian masalah hidup kita, yang kita kena terima bahawa hidup kita ini sedang bermasalah. Macam mana nak buat? Macam mana nak gunakan ataupun nak jadikan Al-Fatihah ini sebagai kunci pembuka kehidupan? Hidup kita ni, hidup saya ni sentiasa sedang bermasalah ni, tuan-tuan. Kita sedang dalam masalah. Kadang-kadang orang kata, tak nampak pun tak masalah, okey je. Hati-hati, tuan-tuan. Ya? Kenapa begitu? Sebab apa? Sebab kadang-kadang masalah ini tak semestinya kita sedar. Masalah ini kadang-kadang orangnya tak sedar sedang bermasalah, tetapi masalah itu sedang berada bersama dengan dia. Sebagai contohlah, orang yang ada satu penyakit yang tidak ada deria rasa, kita kata, kan? Maknanya deria rasa dia tak rasa sakit. Bila dia terpijak paku, orang kata, berdarah kaki. Abang, kaki abang berdarah. Tak ada, okey je. Nampak tak? Ataupun kita kata apa, naik kenderaan, kan? Naik kenderaan, bunyi dah macam-macam dah dalam enjin ni, ketung-ketang. Tapi kita rasa okey je naik kereta. Silap-silap dengan tayar-tayar pancit pun kita tak sedar. Sebab apa? Tidak menyedari. Maka kat mana nak mulakan kesedaran itu? Dia bermula dengan ilmu dan dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So macam mana nak jadikan Al-Quran ini sebagai kunci pembuka kepada kehidupan? Saya bawakan satu akronim yang mudah untuk kita sama-sama amalkan, iaitu daripada perkataan kunci. Kunci, K-U-N-C-I, kunci. Dapatkan intipati daripada kunci ini. Apa dia, tuan-tuan? Yang pertama, K. K yang pertama adalah konsisten, istiqamah, berterusan, menanamkan azam untuk memulakan perjalanan. Yang mana perjalanan yang kita nak mulakan ini, tuan-tuan, siri-siri akan datang ini. Bila kita dah mulakan perjalanan dengan kunci yang kita ada ini, kita kena sedar perjalanan kita ini merentasi perjalanan keseluruhan alam yang kita akan lalui. Kita fahamkan kunci ini pada peringkat awal ini, maknanya kita nak cuba sedaya upaya Allah bantu kita supaya kunci ini kita tidak akan tinggal dan cicirkan kat mana-mana lagi.
Bila kita faham kepentingan kunci ini, kita akan jaga betul-betul dan kita akan guna dan manfaatkan betul-betul. Konsisten. Walaupun mungkin pada peringkat awalnya secara berdikit-dikit ataupun secara bertahap-tahap. Mungkin kita dapat sikit hari ini, esok sikit lagi. Yang penting hati kita sudah terbuka untuk itu. Siapa yang buka hati kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah buka hati kita akan jadi lapang, kehidupan kita akan jadi lebih rasional, kita faham tentang matlamat. Bila Allah buka akal fikiran kita, akal kita akan berfungsi dengan sebaik-baiknya seperti mana yang Allah kehendaki. Kita tidak akan sewenang-wenangnya merosakkan fungsi akal kita. Kita sangat appreciate apa yang Allah telah beri kepada kita. Daripada mana? Daripada kita sudah dapat kunci kat mana saya berada dan ke mana saya nak pergi. Dan Al-Fatihah inilah kuncinya. Baik, kemudian yang kedua adalah adalah utamakan surah Al-Fatihah. Maknanya dalam hidup ini Al-Fatihah ini dah jadi satu keutamaan untuk kita jadikan wirid seharian. Sebab itu dalam solat Al-Fatihah ini dijadikan kunci untuk hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang membuka kehidupan kita, menyelesaikan segala masalah kita. Kita hubungkan diri dengan Allah. Kuncinya dekat mana? Allah wajibkan kita memahami dan menghayati serta membaca Al-Fatihah di dalam solat. Maka Al-Fatihah ini jadikan keutamaan, tuan-tuan. Nak mulakan naik kenderaan, selepas baca bismillah, lazimi dengan Al-Fatihah. Nak tidur, lazimi dengan Al-Fatihah. Kemana-mana kita bawa Al-Fatihah ini sebagai peringatan kepada diri kita. Yang seterusnya, K-U-N. N itu apa dia? Nikmati. Ini satu perkataan yang sangat sukar nak digambarkan. Bagaimana nak menikmati, bagaimana nak cerita tentang nikmat kalau kita tak merasai. Maka kita mohon doa dengan Allah supaya Allah berikan satu perasaan kepada kita. Bila kita berusaha untuk faham, kita diberikan kefahaman dan rasa nikmatnya memahami surah Al-Fatihah. Nikmatnya hidup dengan panduan kod-kod penawar daripada Al-Fatihah. Memahami Al-Quran dengan memulakan dengan kunci-kunci utama iaitu surah Al-Fatihah. Maka bila kita rasa nikmatnya hidup dengan memahami Al-Fatihah, kita tidak akan pergi melencong ke lain, cari solusi lain, cari tempat yang lain lagi, melainkan kita tertumpu kehidupan kita, fokus kita kepada Al-Quranul Karim. Maka N yang ini adalah nikmat sehingga kita boleh jadikan Al-Fatihah sebagai wirid harian. Bahkan hatta sehingga nak baca Al-Quran, sebelum baca Al-Quran, baca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah ini dijadikan teman rapat kita. Baik, seterusnya K-U-N-C. Bila datang nikmat, bila datang faham, bila datang rasa ingin tahu lebih lagi, maka disitulah datangnya cinta. Sampai ke cinta kita nak, tuan-tuan ya. Kita nak sehinggakan kita mencintai surah ini. Surah ini dalam dakapan kita lah, kita kata. Kita sentiasa berdamping dengan surah ini. Sebab apa? Surah inilah surah yang menjadi kunci kepada saya. Kan? Bila kita ada sesuatu yang berharga, maka yang paling penting adalah kita simpan kunci itu bersama. Kita tak tinggal merata-rata. Kita cintai surah Al-Fatihah. C tadi adalah cinta. Mencintai surah Al-Fatihah dengan sepenuh hati, sehinggakan kita rasa betapa nikmatnya membaca Al-Fatihah itu, sehingga kita tidak sanggup meninggalkan pengajian untuk memahami Al-Fatihah dan mengamalkan Al-Fatihah di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah I. I tadi adalah apa dia, tuan-tuan? I maksudnya ikhlas. Ini yang paling besar sekali. Di dalam usaha untuk kita memahami Al-Fatihah, belajar membaca Al-Fatihah, memperbetulkan bacaan makhraj dan tajwidnya, memahami dan mentadabbur maknanya, praktikkan dalam amalan hariannya. Apa yang kita nak adalah hubungan kita dengan Allah dalam amalan ini sentiasa terhubung dengan keikhlasan. Kita niatkan betul-betul, tuan-tuan, saya nak belajar ini bukan semata-mata kerana desakan orang lain, bukan kerana tengok orang lain belajar sana, orang lain belajar sini, aku tak belajar lagi. Tidak. Datang daripada kefahaman ataupun kesedaran yang mendalam untuk menggunakan Al-Fatihah ini dalam hidup. Kerana apa? Perjalanan kita ni dah nak sampai tapi kita tak bawa apa-apa lagi. Kena rasa macam tu.
Maka ikhlaskan diri kita, ya Allah, bantu diri saya, bantu kami ini ya Allah yang nak belajar ini, supaya Al-Fatihah ini memang benar-benar jadi kunci untuk menyelesaikan masalah hidup saya, dan menyelesaikan hidup itu bukan sahaja hidup kita di dunia yang singkat ini, tetapi menyelesaikan masalah yang lain di hari akhirat yang jauh lebih utama. Maka marilah sama-sama kita rasai perkara-perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Poinnya adalah Al-Fatihah dan juga Al-Quran, penjelasan-penjelasannya dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang melapangkan hidup manusia dengan Al-Quran. Allah yang memberikan solusi kepada manusia berupa kunci, iaitu surah Al-Fatihah yang kita akan perdalami ini insya-Allah. Kita akan laluinya nanti insya-Allah. Inilah kunci yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun yang juga penting adalah kita kena sedar yang menggunakan kunci ini adalah diri kita sendiri. Allah beri kepada kita khusus bagi kita memanfaatkan kunci ini, maka tak dapat tidak kita kena rasakan urgensi untuk kita memahami Al-Fatihah sebagai kunci kehidupan. Kita bersegera seperti mana dalam kecemasan tadi. Kita kena rasakan hidup kita ni dalam kecemasan. Kena segera dapatkan penawar, kena segera dapatkan rawatan, kena segera dapatkan penyelesaian. Maka usahanya datang daripada kita. Walaupun kita tahu kunci ini macam mana hebat sekalipun Allah beri kepada kita, tetapi tidak ada usaha untuk kita memahaminya, maka ia akan menjadi satu perkara yang sia-sia. Bahkan kita tergolong di kalangan mereka yang mempersia-siakan khazanah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita yang sangat-sangat berharga. Maka dari itu marilah sama-sama kita doakan. Benar-benar kita nak doakan moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita untuk kita mentadabbur dan memahami makna-makna Al-Quran ini. Kita doa sungguh-sungguh kepada Allah, ya Allah, beri saya faham ya Allah. Beri saya kuat ya Allah. Beri saya yakin ya Allah. Ya Allah, berikan saya langkah pertama dan bantu langkah-langkah yang seterusnya ya Allah, untuk saya habiskan sisa-sisa hidup saya ini dengan manfaat Al-Fatihah, manfaat Al-Quran. Perbetulkan apa yang salah selama ini ya Allah. Jangan sampai perkara-perkara yang salah disebabkan kejahilan dan kelalaian saya menyebabkan tertutupnya hidup saya yang akan datang. Tolong buka ya Allah. Jom sama-sama kita doa, mudah-mudahan Al-Fatihah ini menjadi pemula, menjadi langkah pertama keazaman yang kuat dalam hati kita untuk merubah hidup dengan asbab izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah kita diselamatkan oleh Allah dalam perjalanan panjang kita ni. Kita nak berjalan jauh ni tuan-tuan. Dalam perjalanan ni kita kena ambil bekalan. Bila kita sedar kita tertinggal, kita kena patah cepat-cepat balik ambil benda yang penting ini, sebab perjalanan kita di alam dunia ini masih ada ruang untuk kita kembali dan perbetulkan. Tetapi apabila kita beralih pada alam yang lain, itu adalah alam di mana kita sudah menerima balasan daripada apa yang kita buat. Maka sama-sama kita ikhtiarkan, Allah bantu, Allah pandu, kita ubah hidup, kita ubah rutin kita, insya-Allah Allah ubah hidup. Mudah-mudahan insya-Allah. Mari sama-sama kita doakan, kita menandatangan, buka ruang hati kita agar Allah berikan kemampuan kepada kita untuk meneruskan pengajian kita, perbincangan kita, dan Allah pandu setiap apa yang kita lakukan ini untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Segala puji bagimu ya Allah. Engkaulah Tuhan yang maha terpuji. Terima kasih ya Allah, kami bersyukur. Kami bersyukur ya Allah, Kau berikan ruang kepada kami untuk kami duduk dan memahami setiap patah daripada lafaz-lafaz surah Al-Fatihah dan kalamullah yang lain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tolong bantu kami ya Allah. Tolong mudahkan kami ya Allah. Tolong izinkan kami untuk mendapat keberkatan dan rahmat daripada-Mu asbab kami mengamalkan Al-Fatihah dan juga surah-surah yang lain.
Ya Allah, jadikan Al-Quran ini pengikat hati kami ya Allah, panduan untuk kami ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikan kefahaman kepada Al-Fatihah ini sebagai kunci untuk kami memulakan satu perjalanan yang lapang dan luas, memandang akhirat dengan penuh penghayatan kami ya Allah. Memandang kehidupan kami adalah pada akhiratnya ya Allah. Ya Allah, memandang kehidupan kami pada pandangan-Mu ya Allah. Apa saja yang Kau suruh kami, apa saja yang Kau perintah kami, apa saja yang Kau suka daripada kami melakukannya, berikanlah kekuatan untuk kami amalkan ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, jadikan Al-Fatihah ini langkah pertama kami untuk kami dekat dengan-Mu ya Allah, untuk kami kenal dengan-Mu ya Allah, untuk kami faham hidup kami ya Allah, untuk kami keluar daripada masalah-masalah hidup kami ini ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, lapangkanlah hati kami dengan Al-Fatihah. Jauhkanlah segala kesempitan-kesempitan hidup kami, kesempitan-kesempitan pemikiran kami, kesempitan-kesempitan hajat-hajat segera kami duniawi. Mudah-mudahan Engkau berikan kepada kami jalan untuk kami berakhir dengan penuh kebaikan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Rahman, jadikan Al-Fatihah ini sebagai rutin harian kami, sebagai teman karib kami, sebagai cinta hati kami, supaya kami diberikan peluang oleh-Mu mengubah hidup kami ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi dalam siri akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum. Dalam topik 1, kunci pembuka kehidupan ini, kita sedar dan akui kehidupan kita selama ini boleh jadi sebenarnya tertutup. Contohlah, bila berbeza pandangan dengan pasangan, terus tarik muka. Bila anak buat bising sikit, rasa nak marah je. Bila bisnes susah nak dapat customer, cepat sangat rasa down. Cepat resah, mudah marah, senang hilang semangat. Itu antara tanda-tanda hidup kita ni tuan-tuan tertutup. Jadi, apa yang kita belajar dalam topik ini? Anda boleh tulis di ruangan praktis Quran yang disediakan untuk menjawab 2 soalan penting ini. Yang pertama, tanya diri, apa yang Allah nak saya buat? Ya, ini apa yang anda belajar daripada ayat tadi. Dan rezeki kita semua tuan-tuan dalam perkongsian tadi dah dikongsikan pencerahan bagaimana sebenarnya Al-Fatihah itu sendiri sebenarnya adalah kunci pembuka kehidupan kita. Siapa yang akan bantu buka nanti? Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi siapa yang kena usaha untuk buka? Manusia, iaitu kita sendiri tuan-tuan. Soalan kedua, apa yang saya perlu rutinkan? Yang apa yang kita nak laksanakan sekarang ni tuan-tuan. Dengan itu, mari kita sama-sama lakukan satu tindakan untuk bermula hari ini, iaitu doa bersungguh-sungguh agar Allah bantu buka hidup kita tuan-tuan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita usaha mula hafal dan faham kalimat demi kalimat surah Al-Fatihah sebelum kita berjumpa dalam sesi yang akan datang untuk meneruskan perjalanan praktis surah Al-Fatihah kita ke hadapan, insya-Allah. Jom, ia ke mudahnya praktis Quran.